Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zuhur. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebentar saya pun baru nak baru lepas lunch tadi ada tahlil sikit daripada tim TSI sempena Hari Raya sempena Hari Raya potluck lah dalam office ni. Alhamdulillah sudah kenyang dan kita bersambung pada session yang seterusnya kepada IPO yang seterusnya. So kita akan cover lagi 2 IPO pada hari esok dan juga hari Khamis untuk Edeltech dan juga Sinergi. Okay, so insyaAllah saya yakin ramai juga daripada ahli-ahli kita yang mungkin dah baca-baca ke daripada mana-mana sumber yang lain, daripada berita-berita, daripada grup chat ataupun ahli-ahli ke kawan-kawan yang rancak bercerita tentang IPO mania tahun ni. So saya pun memerhatikan semua grup tersebut dan stay vigilant lah dan berhati-hati sekiranya nampak satu kompangan ataupun pendapat-pendapat yang mungkin kurang bersesuaian untuk kita ambil dan sebagai kita punya pendapat. So the best adalah kita sebagai yang mengkaji ataupun membaca prospektus dan cuba untuk memahami bisnes. Kita kena mengambil approach yang kita sedang sebenarnya membelajar dan memahami IPO. Memahami sebuah syarikat itu bukannya sekadar kita nampak je syarikat tu nak listing, kita terus apply tanpa ambil tahu apa-apa. So itu sebenarnya kita dah nampak lah juga. Saya nampak ada beberapa pendapat yang mengatakan, saya ni ikut je apply IPO. Saya ikut je orang kata apply IPO ni, lepas tu bila dah nanti saya jual lah. So nampak semudahnya seperti itu, tetapi hati-hatilah, walaupun IPO tu sebenarnya instrumennya patuh syariah, tetapi kita punya cara pembawakan dan cara trade kepada counter tersebut boleh jadikan kita terkancah ke dalam terkancah ke dalam opinion atau pendapat yang boleh jadi tidak patuh syariah kita punya cara trading tersebut. So kalau kita memang tidak tahu langsung apa benda yang ada dalam IPO tersebut, maka boleh jadi kita akan terjerumus ke dalam pemikiran yang garar tersebut lah. Kita tak tahu pun apa benda bisnes dia buat. Yang penting tahu masuk IPO, lepas tu terus untung. So kita dari Smart Saham memang mengajak kepada semua rakan-rakan yang memang betul-betul berminat dengan IPO, minat dengan pasaran saham dan instrumen pelaburan ni. Bukan sekadar ambil IPO tu secara untuk dijual terus on the first day dan flip sahaja tanpa mengetahui apa-apa. So sama-sama kita belajar sebab yakinlah keputusan daripada kenapa anda nak apply IPO tersebut adalah kerana anda sendiri mempunyai confidence ke dalam bisnes tersebut. Betul ke ataupun tidak pendapat yang dikeluar oleh analis tu bersesuaian atau tidak dengan risiko kita. Dari segi planning atau pemahaman bisnes itu akan memberikan kita keputusan sama adakah kita selesa ataupun tidak apply IPO ni, sebab kita tahu dia punya model, kita tahu dia punya potential, dan daripada situ kita percaya dan yakin dengan analisa yang dibuat oleh analis analisa yang dia target harga sedemikian yang kita pun terima dengan pendapat yang terbuka tanpa kurangnya ragu-ragu sebab kita dah study. Bukannya dengar daripada kawan-kawan IPO ni okey tak okey, lepas tu terus masuk. So kalau boleh saya galakkan bersama-sama kita belajarlah. Kita belajar macam mana macam IPO, walaupun mungkin tanpa saya anda boleh menelaah IPO tersebut dengan mudah lah. So cukup kata-kata laluan. So insyaAllah kita pun yakin ramai-ramai yang dah akan ada dalam session kita ni pun mungkin sudah melangsungkan solat zuhur, dan juga dan sedang bekerja, sedang berehat ke apa ke. So kita akan cover IPO CloudPoint hari ni yang akan tutup pukul 5 petang ni. 5 petang ni akan tutup. So sempat lagi nak dengar analisa yang terakhir ni lah daripada pihak saya dan juga kami pihak tim Smart Saham. Sebelum pukul 5 ni anda tahulah. Mungkin anda yang dah ada apply, anda tahu anda apply IPO tu dengan keputusan yang waras dan juga keputusan yang muktamad dari pendapat sendiri. Kami
menerima memberikan memberikan ilmu tersebut kepada anda semua, terpulang kepada anda untuk decide ataupun tidak, ataupun nak hold ataupun nak cancel. Sebab saya tahu kalau yang pegang Maybank boleh cancel kat IPO, yang dalam CGS tak boleh cancel lah. Tu apa yang diperkatakan. Alright, so kita akan cover IPO Cloudpoint hari ni. Yang mana lagi belum ada akaun CGS CIMB, bolehlah PM saya untuk buka akaun secara percuma sahaja. Walaupun trading strategi tu kebanyakannya untuk swing dan mungkin kita tekan je lah klien-klien nak dalam CGS ni untuk IPO saja pun tak ada masalah. So ni adalah website CGS IPO. Sebab selepas ini CIMB Clicks pun tidak akan ada portal untuk apply IPO dalam dia punya CIMB Clicks tu. So digalakkan klien-klien yang berminat untuk gunakan CIMB Clicks perlulah ada CGS CIMB punya account. CGS CIMB punya account dan boleh terus apply direct kepada IPO yang tertera di bawah ni. So Radium akan tutup esok. Edeltech akan tutup hari Rabu. Cloudpoint tutup hari ni petang pukul 5. Dan Synergy tutup pada 18 bulan. Berderet-deret Dan saya yakin juga ramai yang akan tertanya-tanya, alamak tuan, mana satu nak apply ni? Seelok-eloknya semualah. Tak ada kalau boleh apply semua silakan. Itu mengikut kekuatan modal yang anda ada. Tapi ramai juga akan tanya, kalau macam tu nanti dia akan kurangkan saya punya kebarangkalian untuk dapat. Ya betul, itu pun antara pendapat yang boleh diterima. Dan juga saya nak tahu mana satu IPO yang lebih bagus ni. So itu pun antara pendapat yang sangat bernas untuk kita terimalah. So Radium kita dah cover minggu lepas. Boleh tengok channel YouTube kita, Smart Saham Academy. Untuk kita dengar sedikit apa yang saya dah kupaskan tentang Radium baru-baru ni. Sekejap alamak, sebab saya pakai proxy tak ada buka YouTube. Boleh lah kot. Asyik pastekan link YouTube untuk kalau siapa yang nak melihat IPO Radium yang kita dah kupas minggu lepas lah. Link YouTube untuk Radium. Siapa yang nak dengar kupasan Radium, saya dah jelaskan pada minggu lepas lah. So boleh skip kalau mana part yang rasa melarat tu lah. So alright, so kita akan pergi kepada IPO Cloudpoint hari ni. Harga 38 sen. Ace Market, tak lain tak bukan teknologi. Malaysian Public yang diberikan IPO ni adalah sebanyak 26.5 juta. Bermaksud separuh kepada Bumiputra dan separuh kepada non-Bumiputra. Private placement public pun sudah di fully subscribe katanya. Sebab daripada M&A Securities ni, saya pun tak sempat langsung nak cuba lobby daripada beliau. Tahu-tahu dah tutup lah. So private placement ni pun bukanlah kepada MITI, MITI MITI private placement pun sudah tutup. Dan sebelum ini harga di MITI adalah 28 sen tetapi dinaikkan setelah public tu kepada 38 sen. So maka yang dapat IPO MITI terpaksa mengeluarkan modal yang lebih sikit lah kalau dapat. Sebelum ni 28 sen tapi jadi 38 sen. Cuma saya tak tahulah daripada kalangan you all ada tak yang dapat IPO MITI tu. Kalau ada, tahniah diucapkan. Sebab anda orang yang terpilih untuk dapatkan IPO MITI tu. Dan sekarang pula kita berada dalam public. So tak lain tak bukan, memang akan berlakunya pencabutan butuah iaitu pada 18 hari bulan Mei ini. Kalau dapat, dan 25 hari bulan akan dapatlah saham tersebut dalam akaun CDS anda. Sebab kenapa mudahnya pakai CDS CIMB ni, sebab kita tak perlulah key in account dalam Maybank ke apa ke. Prospectus pun boleh download terus dan mudah kita agree and then accept. Nanti saya kena login balik pula. So dia akan terus linkkan kepada Maybank ataupun CIMB Click selepas itu untuk kita transfer duit kita ke dalam akaun portal CGS IPO ni lah. So bukanlah daripada kita punya trading account tetapi masih lagi daripada modal daripada akaun M2U dan juga CIMB Click. So tadi isu itu. So sebelum ni pun saya pun dah apply beberapa banyak application IPO Malaysia CIMB. Memang sangat mudah dan sangat menyenangkan kita semua. Alright. So jom kita pergi kepada prospectus. Dah saya pun dah download tadi. So apa yang kita nak cover balik, sebelum kita nak cover kat MITI tapi dalam grup klien saja. Sebab MITI IPO ni again saya perjelaskan semula. Bila kita cakap pasal MITI IPO, dia adalah private placement. Bila cakap pasal MITI IPO, dia adalah private placement. Sebab itu kenapa MITI berhak untuk pilih siapa yang dia dapat. Sekejap saya tak share ni. So ni prospectus dia. So saya jelaskan semula.
Okay, IPO tak lain tak bukan, dia akan buatkan portion kepada public, isu ni dipecah-pecahkan kepada beberapa. So yang kita dapat dekat public ballot adalah yang ini. Okay, yang ini adalah untuk director dan juga employee-employee. Yang ini daripada MITI, yang again kita kupas dan kita tegaskan ini adalah masih dalam bentuk private placement. Okay, bila cakap pasal kriteria private placement ni, maka ianya tidak, information tidak terdedah kepada semua orang di dalam masyarakat umum. Okay, so dan MITI berhak untuk memilih siapa yang sebenarnya layak untuk dapatkan MITI allocation ni. So memang kalau katakan mereka pilih bulu ke apa ke, itu terpulang lah, kita pun tak boleh buat speculation sebab mereka pun tak akan keluarkan statement. So itu adalah hak dia orang. Okay, so MITI memang berhak untuk pilih Bumiputera investor mana yang sesuai untuk dapatkan allocation daripada 6.4 juta ni. Okay, bukan kata moratorium ke apa ke, sebab 106 juta ni pun bukanlah portion yang terbesar dalam dalam share issuance di CloudPoint ni. Dan kita boleh lihat lagi dekat belakang ni. So M&A adalah underwriter kepada IPO ni. Okay, simple. So bila kita baca prospectus ni, kita tak akan tengok semua, kita akan tengok beberapa pages saja. So dia orang nampak 195 pages ni kan, so terlalu banyak lah. So kita kupaskan yang basic. Okay, of course indicative timetable, date listing 29 hari bulan Mei nanti. Okay, tarikh tutup hari ni tarikh tutup, dan balloting akan dijalankan 18 hari bulan. 19 hari bulan sepatutnya all dah boleh dapat dah tahu adakah berjaya dapat ataupun tidak. So 19 nanti hari Jumaat. Okay, 19 nanti hari Jumaat baru dah dapat tahu kita dapat ataupun tidak IPO balloting ini. Okay, so secara ringkas kita tak akan pergi kepada semua. Okay, kita hanya pergi kepada beberapa part sahaja. Alright, so IPO ni dalam bentuk PDF kita boleh senang dah sekarang control find. Okay, kalau kita nak cari mana table of content ni. Okay, kita carilah table of content. Okay, banyak sangat pula. Okay, table of content. So kita akan go through hanyalah beberapa part sahaja, iaitu prospectus summary. Okay, dan juga beberapa sikit detail belakang ni, itu pun tak semua. Dan yang paling penting adalah sekali independent market research report ni. Okay, sebab kita nak bandingkan adakah company ini bersesuaian untuk bandingkan dengan syarikat dalam bursa ataupun di dalam pasaran private lah. Okay, adakah company CloudPoint ni ada competitive edge ni, okay, kelebihan secara kompetitifnya kepada syarikat-syarikat dalam bursa. Dan mungkin daripada situ kita boleh buat satu analisa yang simple. Adakah harga valuation mereka, iaitu nilai patut mereka, adakah bersama dengan kompetitor mereka ataupun lebih ataupun kurang. Okay, 38 sen ni mahal ke murah berbanding dia punya kompetitor. Maksudnya kita akan dapat tahu dekat belakang ni. Okay, dan juga beberapa part lah, okay, untuk some information yang kita boleh ambil tahu. Okay, dan part K baru kita akan tengok dari secara carta lah. Alright, so yang pertama iaitu part 3 ataupun part 1 dan 2, sorry. Okay, so kita tahu siapakah dia punya issuing house. Okay, so kalau kita tengok sini, issuing house mereka adalah Tricore Investor and Issuing House Services Sdn Bhd. Okay, kenapa kita nak tengok benda ni? Okay, sebab kita nak tahu siapakah dia punya issuing house yang akan keluarkan tier balloting nanti. So kalau siapa yang belum lagi faham siapakah tier, apakah maksud-maksud tier ni, so jom bersama-sama kita. So ini adalah website Tricore, tih.com.my, yang akan keluarkan press release semua IPO yang lepas-lepas ni lah. So current IPO, past IPO, okay, semua press release, balloting result semua diberikan kat sini. So bolehlah copy link ni, okay, untuk rujukan anda semula. Okay, bila kita nak tengok IPO mana yang bersesuaian, okay, kita lihat balik harga dia adalah 38 sen. Okay, KEMS hari tu lebih kurang 90 sen harga dia. T-Division lebih kurang 34 sen tak silap saya. Okay, bila kita tekan, okay, keluarkan press release dan basis of development ni, dan kita akan nampak benda ni lah. Okay, T-Division harga 34 sen. Saham yang diberikan pun 11.7 juta. So lebih kurang lah macam apa yang kita nak tengok CloudPoint ni. Okay, daripada sini kita akan dapat tengok, okay, tier range yang apply 1 ke hingga 9 lot, berapa ramai yang apply, berapa ramai yang berjaya, berapa persen yang berjaya, dan berapa unit yang mereka dapat. Okay, so kalau kita tengok kat sini, orang yang apply 1 lot, yang sebanyak 291 orang, 10 orang saja yang berjaya, yang hanyalah 3.44%, dan mereka juga dapat terus 1 lot. Okay, dan boleh diteruskan kepada yang next tier yang ada ni. Kalau kita lihatkan untuk case di T-Division saja, kita tengok seramai 2,900 orang yang menggunakan tier 20,000 unit ke atas ni, dan itu memberikan success rate sebanyak 10.26%.
Seramai 2,905 orang yang apply, 298 sahaja yang berjaya dan mendapatkan pula 70 lot 7,000 unit daripada 20,000 unit yang mereka apply. Dan of course success rate tu makin tinggi sekiranya anda mempunyai modal yang lebih tinggi lah. Okay, dan of course tengok sampai yang ada sampai boleh apply sampai 1,000 lot. Okay, 1,000 orang juga ni yang apply ni. Okay, tapi 155 saja yang dapat. Okay, 1,000 lot apply, 100 lot saja dapat, 10%. Okey lah tu, kan? Harga 74, lepas tu naik sampai RM1 kan itu. So, boleh tahan lah. Okay, ini pun IPO teknologi sebab kita comparekan terus secara direct. Siapa yang ada sampai 1 juta unit mampu ni 1 juta darab 34 sen, 340K. 340K bolehlah layak sampai ke tier yang sini, yang hanya 111 orang sahaja yang ada boleh mampu apply kat IPO ni. 45 orang dapat. Tengok 40% success rate. So lebih tinggi, lebih tinggilah success rate anda untuk dapatkan. Tengok ada yang sampai apply 5 juta unit pun ada juga seorang tak dapat. Betul-betul tak bertuah. Okay, so kita dalam yang bersama-sama kita, kalau yang Bumiputra, memang allocation sebenarnya tidaklah seramai seperti yang kita compare dengan public. Tengok untuk T-Vision 11,000 yang apply, 1,200 sahaja yang dapat. Untuk non-bumi 20,000 yang apply, 1,000 sahaja yang dapat. So memang agak kurang bertuah sikit lah untuk rakan-rakan kita yang non-bumi. Tengok ada yang sampai 10 juta punya unit pun 7 daripada 8 yang dapat. Seorang tak dapat tu. Seorang yang apply sampai 10 juta unit pun tak dapat juga. So itulah dia. Bila cakap pasal balloting ni memang game of luck sikit lah. Okay, so siapa yang baru lagi dalam dunia IPO, so memang ini antara benda-benda yang penting untuk kita ketahui lah. Berapa macam mana kita nak manage modal so that kita ada ruang untuk apply IPO yang lain dan juga tidak terlalu terkurang daripada tier yang efektif untuk kita dapatkan success rate ni. Apapun dia terlibat dengan luck jugalah. Okay, so secara direct kepada IPO tu, so kita dah faham siapa TIH, KS Market, so ada Syariah Advisory. So Advisory Council Syariah SC ni adalah yang paling final untuk memberikan status. Kalau kita nampak status daripada rakan-rakan daripada Elza Solution ataupun Shar Life ataupun BIMB Securities, itu adalah semuanya interim. Statusnya masih belum di-finalize. Kena tunggu SC punya note ataupun SC punya mandate lah. Okay, barulah finalize bagi syariah dan barulah kita akan nampak status dalam kita punya trading platform itu adalah tanda bulat ke KM Plus kan. Kalau CJSMB dia letak status SYR iaitu patuh syariah. Alright. Okay, secara mudah. Alright. So 4.2 ni tak perlu. Okay, kita nak faham kan. Okay, walaupun kita nampak tadi yang Bumiputra tu sampai 100 juta, saham yang diperbesarkan sebenarnya adalah sebanyak 531 juta. So kita dah nampak kat sini. Lagi banyak lagi. Walaupun 1/5 tu hanyalah 20% saja. So public hanyalah pegang lebih kurang almost 20% sahaja daripada saham Cloudpoint ni. So banyak lagi lebih kurang dalam 70% lebih tu adalah kepada owner dia lah, promoter ni. Okay, so 376 ke lebih kurang 400,000 lah. Okay, kepada owner syarikat. So tidaklah memberikan satu indication yang tak semudah itu yang company ni akan tiba-tiba cuci duit. Tak ada sebab dia orang tak boleh jual pun saham mereka tu. Okay, dia represent significant portion. Okay, mereka tak boleh jual terus. So itulah ada moratorium tu. So sepanjang 6 bulan ke 12 bulan mereka tak boleh jual, tak boleh transfer langsung pegangan syarikat mereka ini. Okay, so public kita tak apalah, kita boleh buat apa yang kita nak. Kita boleh terus jual on the first day terpulang. Okay, submit approval. Okay, ternampak beberapa syarikat yang pegang dengan nama-nama yang penting ni 70%. Right, summary. Kita tengok sikit tadi, harga 38 sen dengan shareholding yang diberikan kepada dalam listing sebanyak 531 juta ataupun half a billion, memberikan market cap sebanyak 200 juta. Okay, 200 juta punya market cap tidaklah terlalu tinggi dan bersesuaian dengan ACE market. Maka kita akan tengok nanti 200 juta ni simpan dalam kepala. Okay, tersimpan dulu 200 juta. Okay, kalau tidak pun kita buka lah notepad. Okay, saya nak simpan dulu kejap. Okay, saya simpan kejap. Okay, okay, saham harga 38 sen. Okay, Allah. Okay, market cap apa tadi? 202 juta. Okay, so inilah dia Cloudpoint. Okay, information yang simple. Alright. So 202 juta kita akan comparekan dengan syarikat-syarikat lain. Okay, business model very simple.
daripada owner-owner sedemikian dan memegang CloudPoint sahaja, tidak ada banyak sangat subsidiary company. Mereka involve dalam apa ni? IT solution, data networking, cyber security solution, professional IT services, cloud services. Kita dah nampak lah. Ini teknologi yang bukan daripada semiconductor dengan electronic vehicle kita tu. Maka ini berkaitan dengan IT solution dan juga cyber security. Dan juga teknologi awan. Paling dekat nak kata pun, berkaitan dengan AI lah. Bolehlah lebih kurang. Dan kita nampakkan dia punya enterprise yang dia involve tu adalah daripada financial services, insurance, telco industri dan beberapa syarikat teknologi. Dia sudah terlibat sama dengan beberapa industri yang lain. Mungkin dia akan bagi tahu ni customer-customer mereka ni. Kita boleh tahu pun siapa customer mereka, mungkin secara tak direct lah. Okay, so of course benda ni akan ada dia punya kekuatan dan juga risiko yang dia kena hadapi. Of course yang paling mudah bila kita cakap pasal cyber security ni, yelah dari connection, cyber threat kan, semua tu sangat penting untuk syarikat yang meneruskan dia punya servis tu. Okay, so dia provide service apa? So boleh lihat design, provide project management, IT services. Okay, semua ni adalah secara summary firewall, cyber security, cloud services, semua dinyatakan kat sini. Okay, kita boleh baca secara mudah. Okay, COVID tidak perlu. Competitive position, okay, track record ada. Okay, pada financial services, insurance dan telco company ni. Okay, siapa sebenarnya ni? Lagi kita akan tengok Okay, wide complement range of solution. Okay, data services. Okay, relationship established among technology vendors. So dia highlight benda yang very simple sahaja. So untuk S-Market memang tak banyak. Okay, S-Market, market mereka masih lagi sedang membangun. Okay, tidak perlu expect prospectus yang terlalu power berbanding dengan company-company yang well established. So jadi kalau kita dapat singkaskan secara simple kat sini untuk awal ni, company CloudPoint ni sedang dalam fasa growth. Okay, secara simple lah. Okay, sebab cyber security ni pun masih lagi dalam peringkat awal di dalam negara kita pun. Okay. Right, so ini adalah competitive position. Okay, so right. So then dia punya strategi nak buat apa? Okay, ni pun tak lari jauh dalam daripada duit yang dia akan gunakan untuk IPO ini. Okay, dia boleh bercakap pasal nak tambah, okay, setting up services SOC kan. Tu pun dia punya terma dia cakap kat atas ni. Kalau tak tahu apa dia, kita boleh terus check je. Okay, SOC-nya apa? Ada juga kat atas tu. Okay, kita boleh terus tengok previous. Okay, SOC-nya apa? Security Operation Center. Senang. Okay, kalau kita tak faham. Alright, so lagi. Enhance untuk servis NOC pula. Pula NOC ni. Okay, cari je kat atas, tak ada masalah. Okay, NOC adalah Network Operation Center. Itulah dia. Kalau saya pun dari segi account memang tak tahulah bahasa-bahasa IT. So, kenalah membiasakan abbreviation yang ada tu. Okay, nak expand dia punya cloud services. Okay, benda yang simple. Tapi risk juga ada. Data working center, ada largely enterprise, dia akan dependent juga dekat customer ni. Kalau customer tu hilang, maka kontrak dia hilang, boleh akan jadi susah kepada dia punya pendapatan syarikat CloudPoint ini. Okay, future probability depends. Okay, maksudnya keuntungan di masa hadapan bergantung kepada secure more projects dan juga customer. Dia tiada long term contract lebih daripada 3 tahun. Bermaksud rolling modal ataupun rolling pendapatan secara berterusan itu tidak ada sangatlah. So risiko yang kita kena hadapi sekiranya mereka tidak berjaya secure ataupun tidak ada deal ataupun projek baru, yang itu akan memberikan kesan kepada pendapatan syarikat ini dan susahlah dia nak grow. So kalau dia dapatkan kontrak long term, maka itu baguslah bagi mereka. So sekarang ni ini risiko yang agak penting juga kepada syarikat CloudPoint ni. Okay, design IT solution. Okay, kadang-kadang ada expected delay ataupun interruption, kita tahulah. Okay, kita kena faham yang industri cyber security ni masih lagi peringkat awal. So tidaklah secara mudahnya establish lah, seperti kalau kita nak compare dengan Google ke, dengan syarikat-syarikat yang dah establish kat luar negara sana. Okay, size pun tidaklah besar kan syarikat CloudPoint ni. So tak apa, right? Tu kita study dulu. Okay, sukses heavy dengan executive director dan orang-orang berkaitan lah. Okay, benda yang simple. Okay, summary. Okay, ada tak ayat yang biasa bayar loan? Okay, kali ni tidak ada untuk CloudPoint 40 juta yang dia dah gunakan duit kita tadi tu. Okay, dia akan guna untuk expand business dalam masa 3 tahun, nak relocate corporate office dalam masa 4 tahun dan bayar working capital dalam 2 tahun.
Okay, kos untuk listing 3.5 juta kena bayar. Tu dah dia. Again, kaya juga dari broker ni. Okay, tahu lah ya. Dari broker untuk buat IPO tahun ni memang kaya lah. Sebab ramai gila syarikat nak buat IPO kan. So, minta kerja dengan Tricol lah pula ni. Yeah, so dan juga syarikat-syarikat macam M&A dia lah. Okay. Alright, so dari segi simple financial statement, right? Kita tengok profit mereka macam mana. Daripada segi pendapatan, 50 juta, 51 juta, 59 juta dan setakat 2022, 90 juta. That is a big jump. Okay. Pendapatan yang menaik ataupun melonjak almost 2 kali ganda juga kat sini. Okay, menarik untuk di-consider. Gross profit, keuntungan kasar daripada 12 ke 14, 17 dan sekarang up to 24 juta. Again, almost 2 kali ganda. At least 50% naik ni. Profit before tax pun sama juga naik dan profit selepas cukai, keuntungan selepas cukai pun naik juga. Almost berapa ni? Almost 20% lah . So kalau kita lihatkan dari segi EPS pun boleh kita katakan ia sedang growing. Okay, gross profit margin pun sedang growing. Profit after tax pun sedang growing. So memang syarikat ni sedang membangun lah in the last 4 years ni. Okay, tutup financial year tak ada pun report setengah-setengah tahun. So memang tutup sampai tahun 2022 masih lagi sedang berkembang. Okay, performa ni tak penting. Okay. Key financial ratio, okay. Trade receivable turnover. Okay. Maksudnya kat sini berapa hari dia punya customer, okay, tukar kerja. Habis lah tu SNMT ni. Okay, tukar kerja . Okay, okay, Tuan Azhari kita. Alright, so trade receivable 36 hari, okay, tapi tahun 2022 106 hari. Lama. Ada juga customer-customer ni yang berhutang. Adakah tak mampu nak bayar services ke apa ke? Ni kena ambil maklum sikit lah. So akan ada permasalahan dari segi berapa banyak cash yang dia boleh convert daripada sale mereka. Sebab 106 hari ni maksud lebih daripada 4 bulan lebih daripada 3 bulan untuk dapatkan duit daripada customer. So takut juga ada masalah cash flow. Tapi kalau kita tengokkan trade payable pula, dia bayar cepat je. Okay, cuma tahun 2021 ni pun adalah delay sikit. Dia mungkin sebab dapat duit lambat kan. So dapat duit daripada customer almost 3 bulan tapi bayar vendor 2 bulan je. So agak laju juga. So berhati-hati dengan dia punya cash lah. Okay, current ratio iaitu asset over liability 1.35 is considered healthy lah, which is sihat lah, which is okay untuk consider. Syarikat sedang growing, asset over liability pun dah kira bagus lah ni. Okay, gearing ratio, berapa banyak hutang mereka berbanding equity. At this case hanyalah 0.01, so tidaklah ada masalah sangat dari segi hutang yang mereka ada. Okay, inventory turnover ni apa? Okay, iaitu stok-stok ataupun barang-barang dalam syarikat mereka dikonvertkan menjadi sale laju je. So dia boleh buat sale. Okay, dalam masa 13 hari je dah beli stok terus dapat jual. Secara simple lah. Okay, dalam masa 13 hari dah boleh jual lah dia punya services tu kepada vendor-vendor dia lah. Kepada customer. So menarik dari segi ada sikit problem dari segi cash flow dekat mengikutkan dua turnover ini, tetapi overall masih lagi positif in terms of asset mereka. Dan hutang pun tidaklah terlalu banyak. Itu pun mungkin kenapa mereka tidak ada langsung proceed untuk bayar hutang. So boleh di-convert dengan mudah lah salesnya. So ada positivity di situ. Okay, so syarikat growing ni perlu ke tidak bayar dividen? Secara zahirnya, okay, syarikat-syarikat sedang membangun sepatutnya tidak ada ataupun tidak perlu untuk membayar dividen sebab mereka perlukan duit untuk mengembangkan syarikat mereka. So in this case, dia hanyalah declare dividen jika perlu, tetapi tidak ada formal dividend policy, maka tiadalah policy, maka tiada kepentingan dan maka kita boleh summarizekan tidak perlunya ada institutional dalam syarikat CloudPoint ni sebab institutional biasanya nak dividen. So syarikat ni belum lagi stabil, masih lagi sedang membangun. So mereka perlukan dana dan juga projek untuk kembangkan mereka punya bisnes. Okay, so ni biasa tadi kita dapat. PowerPoint ni dah. Okay, mana tadi? Mana bahagian basisnya? Terlepas pula. Tak apa, kita boleh cari je. Basis of arriving at our IPO price. Okay. Dari segi fair value ataupun simple valuation kepada syarikat CloudPoint ini, okay, setakat 2020, okay, tahun tutup dia 31 Disember, okay, mana ni, PE multiple dia adalah sebanyak 15.38. Ni pun penting kat ni, okay, PE dia berapa?
15.38. Okay. Okay, 15.38 adalah PE dia. Okay, berdasarkan EPS 2.47. Okay, financial year 2022. Okay. So memang kalau kita nampak tadi sedang growing kan. So memang cantik lah. Okay. 15.38 ni ada possibility untuk dikatakan sebagai undervalue. Tapi kita akan tengok juga industri mereka macam mana. Okay. Okay. Ni pun walaupun market cap ni pun adakah ini tinggi atau rendah. Okay. Persoalan yang kita nak tahu lah. Okay. Right. So yang seterusnya. Okay, dari segi detail, okay, tidaklah apa-apa banyak yang kita kupaskan dekat sini. Okay, yang seterusnya adalah terus direct kepada apa nama tu, market research. Okay, so IMR. Okay, so dia adalah part 7. Right, so simple. Provident Strategic Partners yang mengeluarkan research report untuk CloudPoint. Okay, dia cover terus bahagian okay, cyber security, networking solution dan cloud solution industri dalam Malaysia untuk matchkan dengan CloudPoint siapakah kompetitor yang berkaitan dengan CloudPoint ini. Okay, so ni dia punya director dah sign semua. Okay, dia bagi tahulah tentang definition cyber security ni dekat mana. Okay, dari segi structure dia ada apa. Right, cyber security solution yang paling first kali sebelum IT infrastructure dan juga storage, networking system dan juga communication system. Right. So ni adalah industri-industri yang berkaitan lah. Okay, untuk baca kita secara detail dan kita nak tengokkan dekat mana CloudPoint sebenarnya involved dalam industri dalam industri cyber security ni. Okay, so ada design development, distribution hardware. Kalau kita lihatkan dekat sini, CloudPoint ini adalah bahagian ini sahaja. Provision of networking, cyber security dan servis-servis yang berkaitan. Sebelum mereka pergi kepada technology solution dan juga end user lah. Okay, so kalau kita nampakkan dekat situ, mereka adalah middle distribution ni lah, orang tengah. Okay, distribution orang tengah daripada orang yang produce idea yang asal, dia orang yang jadi middleman sebelum pergi kepada end customer. So boleh jadi orang yang penting jugalah dekat dalam bahagian ni. Unless kalau dia orang boleh secure 2 part ni lagi, maka dia orang ada potensi yang lebih tinggi lah. Tapi setakat ni dia orang dekat sini dahulu. Okay. So dari segi performance of the industry, okay, kalau dia katakan dekat sini, okay, the industry networking solution ni dah grow okay, daripada 430 juta kepada 1.2 billion. Okay, dalam masa 5 tahun dalam masa 5 tahun. So compound annual growth rate sebanyak 23% daripada tahun 2017 sehingga 2022. So kalau adalah anak-anak kita ataupun industri masa depan kita nak pergi kepada industri mana, this is the way yang dikatakan kita nampak lah. So moving forward, networking solution industry ni forecasted untuk grow 18.9 daripada 1.5 billion in 2023 kepada 2.1 billion in 2025. So dalam masa 2 tahun, siapa yang ada berminat untuk kerja dalam cyber security, okay, this is your possible share untuk dapatkan by 2025. So kita nampak tu, industri IT dan juga cyber security adalah sangat-sangat penting. Okay, so menarik kat situ betul tu boleh tukar career. Okay, mungkin boleh tukar career kepada cyber security. Siapa-siapa yang dalam bidang IT yang rakan-rakan dalam bidang IT yang sekarang ni ada potensial untuk kembangkan kita punya web developing ni. Macam tu ada sebab cyber security ni akan jadi satu isu yang sangat penting in the next 5 years to 10 years ni. Okay, ada segi kriptonya, NFT yang sedang berlakunya kan. So bagus untuk adanya syarikat seperti ini. So the possible listing of CloudPoint datang pada masa yang awal okay, sebab dia masih lagi dalam fasa growth. Alright. So nampaklah dari segi chart terus dari segi chart capital annual compounded annual growth rate ni memang ada potensi untuk naik lebih dan lebih lagi ke dalam bahagian networking. Okay, bahagian cyber security pun lebih kurang sama Okay, solution industry pun forecasted to rise up to 6 billion up to 6 billion wow. Daripada sekarang, okay, 2.1 billion in 2070 akan naik, dah naik pun sampai 4 billion pada 2022 at a CAGR 13.8%. Okay, dia bercompound compound 13% setahun. Okay, tinggi tu. Right, then estimated akan naik sampai ke 6.1 billion in 2025.
So inilah dia industri masa depan. Okay, so data security is the next big thing. Alright, so key growth drivers tak lain tak bukan AI. Okay, kita punya ChatGPT, rakan-rakan yang berkaitan dengan gambar-gambar AI semua tu. Okay, big data, okay, data-data, maklumat-maklumat penting yang sekarang ni dalam hujung jari sahaja. Cloud computing tak lain tak bukan untuk simpan data. Alright, Internet of Things, mobile and social computing. Okay, so walaupun kita nampak industri di masa depan, tapi kita ke belakang balik sebab CloudPoint ni tidaklah memberikan solution yang secara total. Mereka hanya memberikan solution di bahagian tengah sahaja. Okay, so sebab tu kita nampakkan wow, industri ni power, tetapi CloudPoint punya potensi masih lagi limited to a certain part. Okay, menayap. So ia akan berdasarkan kepada polisi-polisi daripada government dan polisi-polisi dari luar negara, apa yang akan di-take advantage kan untuk syarikat CloudPoint ni. So government memang recognize dari segi national priority dan develop National Cyber Security Policy NCSP in 2016 untuk cover macam-macam ni banking, finance, information communication, energy, transportation, water, basically lebih kurang semua, merangkumi semua industri-industri yang berkaitan dalam kita punya ekonomi dan juga market tu. So memang definitely demand tu akan ada untuk cyber security dan juga network solution ni. So baguslah. Okay, National Cyber Security Agency kita 2017 boleh cari semua ni. Okay, MDEC kita ada MOU dengan Axiata. So benda-benda penting, My Digital Blueprint, okay, inisiatif tu semua sudah pun bermula. Okay, industri 5G pun sedang hangat diperkatakan pada masa ini dalam bidang telco. So banyak ruang dan peluang kepada CloudPoint ni sekiranya mereka berjaya take advantage. Okay, PDPA lagi lah. Okay, dari segi supply pula, dari segi supply macam mana? Availability of software dan hardware. Sebab dia orang kena purchase daripada third party ni dari satu masalah at the moment lah. Okay, mungkin supply kepada ni mungkin tidak available secara locally lagi. Okay, so itu akan jadikan problem juga. Dan masalah human resource, okay, masalah pekerja dalam bidang IT, okay, boleh dikatakan masih lagi adakah ia sufficient? Tidak. Dia cakap sini, the rise in number of person employed in IT indicate dah ada sufficient skill resource to take on IT jobs. So memang ada enough talented IT people yang boleh masuk dalam bidang cyber security ni. Tapi tak tahulah datang daripada mana sebab saya pun jarang jumpa orang-orang IT yang menonjolkan diri. Sebab orang IT suka duduk belakang. Dia suka duduk belakang tapi memang tak ada pun nak menonjolkan diri untuk I can do the service macam tu, tak ada So diorang semua adalah semua golongan-golongan yang introvert, lebih kurang kalau saya ikut pengalaman saya mengenal geng-geng IT ni lah, tapi diorang ada. Okay, cabaran-cabaran ni, competition daripada industri, okay, memang high competitive, industry player memang akan leverage on dia punya existing untuk larger market share, memang competitive lah IT punya services sekarang ni. Dan okay, lack of awareness for cyber security, banyak company masih lagi belum consider cyber security sebagai benda yang penting dalam syarikat mereka. Alah, mahal lah tuan nak beli nak revamp website ni. Alah, tak apalah selagi tak leakage, selagi tak bocor tu okey lah tu. Kan jadi macam LSDN jual data tu kan. Pula kan. So itu ya isu. Walaupun daripada kita sendiri nampak macam benda tu remeh, tengok-tengok kita punya badan-badan berkanun kita sendiri pun dah kena cyber security tu. Okay. So itulah di antara benda yang penting. So part yang penting untuk kita consider, kat mana CloudPoint ni duduk dekat mana CloudPoint ni. Okay, di dalam 20 industri play yang dia identify. Kalau kita tengokkan dekat sini, zoom out pun pening So ada Sarawak Information System, entity Malaysia, ini dekat Cyberjaya je ni dekat dengan rumah saya. Okay, CTC Global, CloudPoint, Infotech, nampak Infotech pun ada juga dalam ni. Messi Niaga pun ada juga dalam ni. Okay, kita nampak dia punya competitor tadi. Okay, kita terus letaklah kita punya nota untuk compare ni. Siapa dia punya competitor ni? Messi Niaga dan juga Infotech. Okay, ada tak company yang lain? Okay, kadang-kadang kita perlu lihat sikit dekat dalam nota bawah ni. Alamak, data prep. Okay, data prep mungkin out of the question lah untuk kita compare. Secara fundamental ni tak tahu, kalau you all memang dalam industri saham ni memang patut tahulah data prep ni dekat mana. Okay, data prep pun ada juga tapi loss Okay, secara profitability layaklah pun dia berada dekat sini, dan memang pun sebenarnya sebahagian daripada requirement bursa, syarikat-syarikat perlu berada dalam keadaan profitability, maksudnya
kelangsungan untung dalam masa 3 tahun ke atas lah untuk diorang listing. Okay. Lain-lain nota, list above publicly, okay, ada yang juga tak boleh achieve by public. So setakat ini nampak macam 3 sajalah. So ada juga BridgeNet Solution adalah acquired by Celcom Axiata, now part of Celcom Digi. Okay, mana tadi BridgeNet? BridgeNet dekat bawah Infotech. So ni adalah Celcom Digi punya. Celcom Digi punya BridgeNet Solution pun berada pada keuntungan, pendapatan yang tinggi juga berbanding CloudPoint. Dan margin mereka pun 20% ke atas So keuntungan pun up to 8 million, tapi tidak setinggi CloudPoint dan juga yang atas-atas ni. Okay, so kita nampaklah CloudPoint punya stability tu dekat mana. Dia orang masih lagi in growing stage. Tidaklah kita bandingkan dengan bawah ni sebab itu pun tidak listing. So 3 sahaja setakat ni. So kalau kita dah belajar sedikit tentang dia punya market industri ni sebenarnya, dan kita dah boleh tahu dah dia berada dalam sektor mana. So definitely the most simplest of identification adalah dia berada dalam sektor teknologi, digital services. Okay, so ni adalah subsektor dorang. Subsektor dorang adalah digital services lah. Kalau ataupun apa tak lagi boleh di-compare. Dan kita akan tengok So, jom kita akan tengok sedikit siapa dia punya players. Okay, sekejap saya terlupa. Tadi disebut pasal tentang financial services dan juga insurance company kan. So, siapakah dia punya major customer ni? So, saya suka nak lihat kat ni juga. Okay, siapa dia punya major customer? Okay. Customer A adalah involved dalam investment link business dan all general insurance business. Okay, principal market of customer A di Malaysia. Dia adalah subsidiary company of Hong Kong SE. Adakah ini Hong Leong? Tak tahu customer A ni saya main teka je So, kalau apa ni yang ada dalam ni boleh agree pun boleh Dia juga listed dalam main board Hong Kong Stock Exchange dan dia buat life insurance. So sama ada dia adalah Hong Leong, kalau tidak pun AIA kot saya rasa insurance kan, general insurance. Saya FWD boleh FWD ke AIA ke Hong Leong ni. So antaranya lah. Okay, ni yang mengikut ilmu lah Then customer B siapa? Banking business, financial services, main market, bursa. We are unable to identify. Dia tak agree dia tak agree untuk bagi konsen ni. So dia tak bagi tahu siapakah customer B ni. So mungkinlah tak tahulah Maybank ke, Bank Islam ke, Afin ke, siapalah. So customer B adalah bank yang listed dalam pasaran bursa kita. Customer C siapa? Engagement Islamic Banking Business. Juga listed dalam main market. Ni mungkin BIMB kot. Okay, Islamic Banking Business ni tak ramai ada 3 kot. Maybank Islamic, CIMB Islamic, mungkin Bank Islam. So CloudPoint ni employ dia punya, dia orang employ CloudPoint punya service. Okay, customer C. Okay, customer D, commercial banking juga. Okay, pun dalam main market. Ramai ni customer banking ni. So daripada segi gahnya, okay, listing of siapa customer kepada CloudPoint ni, you dah nampak lah potential yang ada kepada how well is CloudPoint possibly akan do bila dia akan listing nanti. Okay, provided customer ni continue dengan dia orang lah. Okay, customer continue dengan orang. Semua ni main market ni. Okay, pun banking juga. Customer E, telco, principal market pun juga main market. Adakah ini TM? Okay, pun dia tak bagi tahu dia cakap customer E sahaja. Dia tak bagi tahu siapa. Salah kita nampakkan main market, telco, mungkin Axiata kot. Ke Axiata ke TM. Antara dua tu lah. Okay, ataupun Celcom Digi kot lah Okay, ada lagi panjang ni. Customer F pun financial, customer G pun banking, customer H higher education. Siapa pula ni? Subsidiary of a company listed in main market. Conglomerate, ada juga plantation, property, industrial, pharmaceutical. Siapa Tengah nak fikir. Ni semua main provision in higher education higher company in higher education. Siapa Tengah tak ingat lagi. Okay, ada juga plantation, property, industrial, pharmaceutical. Okay, tak sure. Okay, tapi tu yang ni customer ni memang besar-besar So customer semua dalam main market tapi dia listed dekat S market. So kalau dia ada potential untuk listing dalam pasaran main market nanti, ketahuilah semua daripada possibly contributed by this particular major customer lah. Okay, so kalau kita nak lihatkan dari segi
profitability yang diberikan kepada CloudPoint setakat 2022. Okey, kita tahulah siapakah customer yang paling tinggi, iaitu customer G. Okay, customer G, D, B dan juga F tadi. So boleh kalau kita tengok kan, okay, siapakah G, D dan B tadi. Okay, boleh je kita patah balik ke belakang. Menarik information ni kalau rajin untuk dibaca. Okay, sekejap okay, customer D, E, B dan G. Okay, mana tadi? Okay, ni pun banking tu E tadi pun telco. Okay. Customer B banking, okay, banking dan juga G tadi siapa? Commercial banking juga. So memang banking lah dia punya main customer dia. So kalau ada masalah dengan bank, I think, okay, ada masalah dengan bank dan possibly syarikat CloudPoint ni akan terkesan juga. Possibly, tapi tidaklah secara definite. So mungkin dia boleh perform dia sebab syarikat tersebut masih lagi menggunakan CloudPoint sebagai servis mereka. So kita tak boleh katakan secara direct, tapi possibly ada influence kat situ lah. Okay, dari segi I think profile director tu sendiri, saya lupa nak tengok sikit. Okay, sebab kita tak tahu siapakah adakah director-director yang berada dalam syarikat CloudPoint ni berkait rapat ataupun tidak dengan syarikat-syarikat lain. Okay, sebab itu akan memberikan juga possible Allahu Akbar, relationship lah ataupun correlation dengan company yang mereka pegang juga. Okay, biasanya kita akan tengok dekat mana tadi? Saya cuba control find jap. Tak ada pula. Page 41 Page 41. Okey, nampak tu So kita nampak the director yang ada, Datuk Keripin Anak Nangkai. Okey, dia nama dia pun. Okey, dan juga ada beberapa syarikat ni. Okey, Dayak Industri. Okey, sekarang ni ada tak pegang apa-apa syarikat syarikat bursa kita, ada tidak? Setakat ni tak ada. Okey, Chong Wai Hong pun tak cakap ada. Dan ini pun tak nampak juga. Okey, ini pun ada juga packet system, tapi ini bukan. Kalau tak nampak juga, dan kita akan pergi dekat bahagian disclosure ni lah. So ni adalah syarikat-syarikat yang dipegang oleh director-director tersebut. So kalau ikutkan kat sini, kita tak nampak lah ada syarikat yang berkaitan dengan bursa kita lah. Okay. Kalau tengok nama ni pun tidak ada pun tiada. Okay, so kita nampak lah. So tiada kesan tiada company-company yang berkait rapat dengan director-director yang ada di dalam CloudPoint ini. So mungkin tiadalah nampaknya kabel-kabel tu. Kabel-kabel tu tak nampak sikit dalam syarikat CloudPoint ni. Okay, tak apa. No problem. Kita dah nampakkan beberapa syarikat dan beberapa key information yang kita boleh comparekan ke dalam industri. So jom kita pergikan kepada profile tu Tuan Razi sekarang kita. So bank dan insurans sebagai main customer kepada CloudPoint ni. So penting lah tu adalah catalyst kepada CloudPoint ni. So jom kita pergi kepada Malaysia Stock Database untuk tengokkan simple comparison siapakah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan CloudPoint ni. Tadi saya cakap pasal mesin niaga kan. Mesin niaga salah satunya which is teknologi digital services. Betul lah saya punya comparison tadi. So kalau kita lihatkan dalam digital services ini ada lagi beberapa company di dalamnya. Okay. Dan kita boleh klik saja dan kita boleh comparekan terus melalui market capitalization. Dan kalau kita lihatkan ada MyEG, Citos, IT Max, DNext iaitu konglomerat D-Sonic, okay, yang tersakiti skin, okay, Microlon, JHLC, payment services kita. LGMS adalah syarikat yang paling terdekat untuk kita compare sebab apa? LGMS adalah syarikat cyber security. Okay, dia adalah the first syarikat cyber security yang dilisted dalam pasaran ACE market kita pada tahun lepas 2021. Saya pun lupa. Okay, dan memang keuntungan dia sangat cantik lah LGMS ni. Kalau tak percaya, okay, kita boleh tengok pun bila LGMS listed LGMS. Okay, kita buka jap. LGMS ni was one of the syarikat yang menarik. Saya kupaskan IPO dia ke dalam grup klien ke ataupun dalam YouTube, saya pun tak ingat. And dia pun naik dengan potential yang sangat banyak. Ini tahun berapa ni? Jun 2022. Betul tak tahun lepas? Okay, tahun lepas mereka listing almost setahun dah.
Okay, harga IPO dia pun saya lupa lah. Okay, harga IPO berapa LGMS? LGMS IPO price. Okay, saya pun lupa. 50 sen. Okay, 50 sen harga IPO tersebut. Okay, dan I think dia tak bagi, dia baru dia bagi dividen tahun ni. Okay, sebanyak 1.3 sen. Dan daripada 50 sen setinggi-tinggi tahun 2020 sehingga RM1.35. So lebih kurang almost 200% kenaikan of syarikat LGMS tersebut. Pun sama juga Ace Market dan sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda weakness, iaitu this is possible distribution ni So this is distribution punya side. So dah nampak worry CloudPoint, alamak, CloudPoint masuk dalam ketika LGMS nak distribution So ada potential ke lagi tak ni? Itulah risau tu. Okay, tak apa. Kita ambilkan secara harga yang ada di dalam LGMS ni, itu pun boleh kita katakan could be a simple comparison yang kita kata nak bandingkan. Mungkin ada lagi ruang untuk CloudPoint mengikuti sedikit sebanyak perkembangan LGMS dari segi harga patutnya lah. Okay, so kalau kita tengok kan dalam grup klien pun dah bagi tahu dah, ada CloudPoint punya fair value iaitu lebih kurang 70 sen lebih tak silap saya, 70 sen ke 80 sen harga LGMS ni, harga CloudPoint ni. So dari situ pun kita dah nampak, itu pun kenaikan 100% lebih dah tu. Okay, jap kita buka. Okay, so dari segi stage LGMS, this is distribution lah. Okay, kalau kita nak tengok kan. Right, so dari segi further comparison, so kalau kita dah ada buat nota tadi kan, so harga 38 sen, market cap 202 juta sahaja, PE 15.38. Okay, kalau kita tengokkan dekat sini, dari segi market size mereka tidaklah seperti yang main market ni. Kita tengok Ace Market saja. Dari segi LGMS bawah sikit, bawah sikit berbanding dengan even Chrono Chrono adalah cloud service even Infotech yang listed hari tu pun berada market cap mereka tidaklah setinggi. Dan itu pun sekarang harga 80 sen Infotech juga counter yang naik dengan sangat tinggi ketika listing tahun lepas juga IPO Infotech ni. Dan menunggu information patuh syariah seterusnya pada tahun inilah. Dan kalau kita lihatkan Infotech pun di-listed pada harga berapa Infotech ni, saya pun lupa. Tak apa, jom kita lihat. Infotech berapa harga listing? Infotech IPO price. 32 sen 32 sen adalah issuer price of Infotech ketika itu. Dan kalau kita lihatkan, unfortunately jatuh jatuh untuk sementara waktu dan kemudian naik sehingga kepada RM1. First time tu bagi dividen first time bagi dividen sebanyak 0.8 sen daripada 30 sen 28 sen ni naik sampai ke RM1 pada end of the year 2022. Tapi again nampak sama point seperti apa yang berlaku di LGMS, nampak seperti distribution sedang berlaku ke dalam counter Infotech ini. Pun harga patut pun sekarang lebih kurang dalam 79.5, 80 sen. So mungkin kita boleh ambil that kind of basis, nak kita katakan CloudPoint juga mungkin boleh sampai ke that particular valuation. Kalau kita lihatkan dari segi comparison tadi, walaupun pada harga 80 sen dengan capital market yang lebih kurang sama, market cap yang lebih kurang sama, 200 lebih juta, dan kita lihatkan PE mereka pada 23.8. SMRT yang baru up baru-baru ni pun 25.3 PE dia. Size pun lebih kurang market cap tak jauh, harga 64 sen. So harga 38 sen untuk CloudPoint boleh kita katakan sebenarnya mengikut comparison daripada syarikat-syarikat ini, kita boleh katakan under value. So nampak tak peluang-peluang for short term opportunity tu ada. So the last kita daripada dengar-dengar berapa fair value, at least dia beritahu. Tapi kalau kita study sendiri, dia punya knowledge tu sangat berbeza kita tengok 84 sen, 80 sen, PE ratio dia dah 23. Let's say lah kalau kita nak buat simple comparison ataupun calculation, versus 23 lah, 23 PE. Again 23 PE tu tahap mana? So 23, so PE ratio again formula dia apa? 23, PE ratio bersamaan dengan price dibahagikan dengan EPS. Kalau kita tengok tadi EPS untuk syarikat CloudPoint berapa? Kita tengok balik prospectus. Cari balik
basis tadi. Okay, basis tu dia bagi tahu berapa dia punya PE ratio tadi. Basis of arriving at IPO price. Okay, so dikatakan kat sini EPS untuk syarikat CloudPoint adalah sebanyak 2.47 sen. Okay, dan kalau kita buat simple mathematical calculation, jika kita nak dapatkan PE, okay, 23 tadi, kita perlukan price dan dibahagikan dengan 2.47. Okay, berapa price yang sepatutnya kalau nak dapatkan PE ratio 23 ni? Darabkan saja. Okay, simple matematik je. Okay, 23 darab 2.47. So, berapa? Jom kira sekejap. 23 darab 2.47. Allah. So lebih kurang dalam lebih kurang dalam 56 sen. 56 sen lebih kurang dalam 56 sen. Secara simple calculation daripada sini pun boleh naik sampai sebanyak 56 sen lah. So tu secara simple lah kalau kita nak compare. How about kalau kita comparekan sampai 42 ni, LJMS. Okay, 42.69. Kalau 42, bolehlah buat the math. 42 darab dengan 2.47. So dia punya EPS. Tapi itulah dia. Data lama kan. So 42 lah apa? Darab 0.0247. So lebih kurang RM1. RM1.03 sen. Oh, wow. RM1.03. Okay, sorry, EM pula. KRM, RM1.03. So possible. Okay, kalau dia mengikut secara business related wise, LJMS ni pun cyber security. Dia pun cyber security juga. OneTech ni masih lagi dalam loss lah. Sebab tu tak ada PE ni. Okay, Chrono pun dalam business cloud solution juga. Dari segi composition, okay. Adakah CloudPoint ni sebenarnya industri awan ataupun dia adalah industri cyber security? Okay, kalau kita tengok balik dia punya revenue composition, kita boleh tahu siapakah revenue terbesar mereka lah. Okay, ini pun kena tengok sedikit bahagian pecahan mereka. Tengok ada tak information ni. So ni financial information. Kalau ikutkan revenue stream mereka. Okay. So revenue by revenue model. So setakat financial year 2022, Enterprise and Data Networking Center memberikan 40% daripada total revenue mereka. So cyber security hanyalah 40% sahaja. So separuh separuh. Okay, lain professional IT services. So lebih kurang dua-dua lah, half and half. So dia boleh berpotensi untuk naik sehingga LJMS, tapi at the same time boleh juga dikomparekan dengan seperti Infotech tadilah, dan juga somehow mana mesin niaga. Mesin niaga bawah lagi sebab market cap dia kecil. Dan harga pun sampai RM1.28. So ni I think dia punya market, dia punya size of share dia tak banyak kot. Betul tak? Number of shares yang diberikan untuk mesin niaga hanya 60.4 juta sahaja. Dan kalau kita comparekan dengan syarikat CloudPoint tadi, memang tinggi lah dia punya number of shares dia. Number of shares dia, okay, half a billion, 0.5 billion. Okay, 0.5 billion number of shares dia. Kita tak boleh comparekan dengan mesin niaga sebab number of shares dia sangat sedikit. Okay, dan itu sebabkan dia boleh naik sampai RM1.28. Okay, it's very different. Okay, kalau kita comparekan, kita tengok sikit. Let's say kita ambil Infotech ni, okay, SMRT ni, LGMS ni, dengan Chrono ni lah. Okay, kalau kita comparekan dengan Infotech, the number of shares, okay, tinggi sikit daripada Infotech. Untuk CloudPoint, okay, SMRT pula, number of shares lebih kurang lah 447, almost 0.5 juga. Okay, harga pun 64 sen, hari tu naik lebih banyak kan. LJMS berapa pula number of shares? Okay, 456 juta. Okay, supply of shares pun almost tak jauh beza lah. Okay, dari sampai RM1.8. Okay, Chrono pula macam mana? 53.5 sen, number of shares 700 juta. Lagi lebih So number of shares lebih untuk Chrono. So dia pun mampu naik sampai 53.5 sahaja setakat ini. So kalau kita dah nampakkan range, kita dah nampakkan range yang CloudPoint tadi tu, okay, boleh berada dalam pertengahan dengan LGMS, okay, Infotech, okay, boleh juga bertengahan dengan SMRT, okay, dan juga Chrono tadi lah, dan juga mesin niaga.
So mungkin club point kat sini lah, club point. Okay, chrono, then baru Messi Niaga. Okay, yang ni in terms of comparison dari segi comparison number of shares lah, number of shares dan juga apa ni, share price lah. Share price. Okay, so kalau kita lihatkan kat sini, ada potential dia boleh follow the other 3 yang ke atas ni dari segi harga. So kita follow je lah value yang ada di dalam yang diberikan oleh apa tu, 2 syarikat iaitu TA dan juga apa nama tadi tu, lupa lagi satu syarikat, RSB is it? RSB So sekejap kita tengok dari segi analyst punya fair value. So far so good, tak ada apa soalan ya? Ada apa soalan yang nak diutarakan? Tak ada Okay, so kalau kita tengok secara comparison direct, Cloud Point telah diberikan fair value kepada oleh syarikat TA sebanyak 73 sen. So 90% which is almost 100% almost 100% punya kenaikan. Dia bagi tahu simple information, competitive advantage mereka dan segi potential future valuation of the company dan tunjukkan PE ratio untuk Cloud Point ni lebih kurang dalam 10.4 ke 9 masa depan EPS pun sampai 3.6. So there is room ada ruang untuk harga tu boleh ataupun senang sampai ke 73 sen. Okay. So valid lah comparison tadi tu sebab analyst pun memberikan simple dia punya calculation pun lebih kurang sama. Dan of course kita nampak tadi net gearing pun net cash, asset pun melebihi liability. So tiada masalah kepada syarikat Cloud Point ni untuk dari segi growing. Okay, the other one adalah RHB RHB memberikan value sebanyak 0.68 sen apa dah sebut 0.8. Okay, 68 sen dan dia targetkan PE sehingga 17 sahaja. So ada ruang sikit sajalah berdasarkan fair value yang dia diberikan. Number of shares tu refer kepada semua number of shares ataupun enlarged number of shares sahaja. Okay, dan yang float tu adalah yang new share issued sahaja kan? Betul. Okay. Berdasarkan soalan Tuan Syambi kita, number of shares yang kita tengok tadi tu adalah semua semua issued shares yang diletakkan dalam market. Berapa number of shares mereka yang ada dan yang float untuk IPO dia bagi yang sebahagian sahaja. Hilang lah. Dan yang float ataupun IPO adalah yang new share sahaja. So yang diberikan kepada kita tu hanyalah cebisan sajalah. Yang diberikan kepada kita tu hanya cebisan saja. Untuk kita katakan yes, a simple number of supply shares yang ada dalam market tu tidaklah terlalu banyak lah kalau kita nak compare kan. Kalau kita nak tengok balik kepada website apa ni Malaysia Stock Exchange tadi, kalau kita lihatkan dia kalau kita tengokkan kat sini contoh lah untuk Chrono untuk Chrono kalau kita lihat kat sini 59.38 ni adalah yang float di dalam lebihan daripada 59.38 ni adalah yang float di dalam market. Bermaksudnya 31% lah. 41%. 41% yang float dalam market. So supply dalam market tu banyak lah. LJMS pula. LJMS sangat sikit 91% ni dikawal oleh the main shareholder. Hanya apa ni 0.9% sahaja yang float di dalam market. SMRT pula 29%, 29%. Infotech 17%, 17% yang float di dalam market. Messi Niaga pula berapa? 12%, 12% lah yang lebih yang float dalam market. So kenaikan tu boleh dikatakan supply yang sangat sikit lah kepada public sebenarnya. And I think if I'm not mistaken mana tadi Cloud Point punya number of shares kepada public pun kita boleh tengok balik. Ni dah masuk kepada bahagian yang a bit technical lah bila kita comparekan pasal ni. Pasal float shares ni. Kalau kita tengokkan dari segi allocation tadi, public pegang. So ni adalah yang structure sebelum listing. Sepatutnya ada sini. After listing. After listing yang pegang number of shares dalam yang Allah. Ni bukan direct. Ada dia punya structure after listing. Saya lupa kat mana.
Patutnya dia akan tunjuk dia punya structure tu. Structure after IPO. Okay. Hmm. Okay, kita nak cari purpose berapa, kita nak cari berapa floating yang akan dikeluarkan ke dalam IPO Club Point ni. Soalan yang agak bagus daripada Tuan Syami kita lah. Okay. Dan sebenarnya pun saya pun lupa dah dekat mana. Tapi tak apa. Kalau saya pun boleh akan bagi tahu dalam grup berapakah floating untuk public ni. Okay, ni before acquisition. Alright, so 27.5%. Okay, dah ada pun. Okay, so 27.5% yang akan float di dalam market. Sekejap saya tunjuk kat skrin. Okay, so kalau ikut prospectus 27.5% adalah floating yang akan diletakkan ke dalam public ni lah. So tadi kita dah tengok kan comparison amongst the company-company yang ada dalam pasaran kita at the moment. Okay, kita tengokkan di sini tadi Mesin Niaga, okay, again 12% saja yang float. Okay, Infotech pula 17%, SMRT 29%, LGMS hanya 9% saja lebih kurang, dan Chrono 41%. Okay, dan kita comparekan dengan Club Point, hanyalah 27.5% saja yang berlega di dalam market lah. So, assuming sebab yang takkan bergerak ni adalah yang ni owner-owner syarikat ni tidak boleh menjual saham mereka dalam public sebab adanya moratorium tadi tu. So Pinkform boleh juga dijual sebab ni pun director-director yang dapat saham tu, dan termasuk kita lah, Malaysian Public. So lebih kurang berapa ni? 28% lah sebenarnya. 28% yang akan float di dalam market. So there is a number supply of shares untuk the whole sektor teknologi digital, cloud dan juga cyber security ni tidaklah terlalu banyak. So mudah sebenarnya untuk digerakkan lah dalam pasaran tersebut. And then kebiasaannya syarikat-syarikat cloud ni tidaklah ada banyak sangat institution lah. Sebab kalau kita nak tengokkan comparison tadi, let's say Mesin Niaga pun tiada sangat syarikat-syarikat yang badan berkanun macam tu lah, seperti PNB ke ataupun fund house. Okay, kita tengok Infotech pun di-own by private shareholders. Okay, counter tauke lah kita boleh classifykan Club Point sebagai counter tauke. Okay, even SMRT pun daripada tauke. LJMS, okay, ada jugalah. LJMS ada fund yang baru masuk, tapi itu pun sebabkan sudah dapat coverage daripada beberapa fund house, so masuklah juga beberapa fund house ni lah, seperti Principal ni. Okay, ni adalah Principal CIMB punya fund. Okay, Chrono pun ada juga, seperti Danam Amorphim dan juga EPF dalam ni. So ada kepentingan daripada institution ni, mungkin susah sikit nak gerakkan saham tersebut, tapi dengan counter-counter tauke seperti ini, kebiasaannya mudah untuk harga saham tersebut untuk naik turun dengan sangat volatile lah. Okay, walaupun number of shares mereka yang float tu dalam public tidak banyak. So bila supply sikit ni mudah lah. Okay, supply sikit ni susah supply sikit ni lebih mudah untuk naik turun sebab orang yang memiliki itu tidak banyak. Okay, tu sedikit sebanyak apa soalan yang diutarakan oleh Tuan Syami tu. Okay, so far setakat itu, kalau kita nak katakan verdict untuk Club Point, yes, dia adalah industri masa depan, tetapi bila kita nampakkan dari segi valuation dan comparison daripada sini, dia ada influence daripada counter-counter lain. So mungkin akan ada kenaikan ataupun yang sangat mendadak pada hari pertama nanti. So untuk trader, this is a good counter untuk trade ataupun jual pada hari pertama. Tapi untuk investor perlulah ambil approach yang secara teknikal, iaitu tunggu dulu harga berada pada fasa yang lebih stabil untuk masuk ke dalam counter seperti Club Point ni lah. Okay, so secara brief, secara ringkas untuk Club Point ni. So untuk trader okay, untuk investor tidak berapa lagi kalau nak katakan nak masuk ke dalam syarikat ni dan invest untuk long term lah, sebab dividen pun tak ada. Then dia hanyalah based on growth punya sentiment lah, dan juga beberapa customer yang dia akan dapat in the future kelak. Okay, so it's a good counter untuk invest, tapi belum lagi. Kalau nak masuk untuk dapatkan possible gain on the first day tu, memang ada peluang, dan possible short term punya volatility tu akan ada. So dari segi volume dan juga price movement tu
dinampakkan dengan fair valuation yang dibuat oleh dua badan broker tadi tu. So there's possibility untuk harga ini shoot terus on the first day. So itulah verdict saya pada hari ini. So kalau orang yang nak apply hari ni tutup pukul 5 so lagi 2 jam, lagi 2 jam setengah, lebih 2 jam 20 minit lebih kurang. So silalah proceed dengan capital yang ada. So lagi 2 IPO untuk Edeltech dan juga Synergy kita akan review pada hari esok untuk Edeltech dan juga Synergy pada hari Khamis nanti. 17 nanti saya ada open house CGS CIMB pula, so tak sempat lah okay, so insyaAllah kita akan cover lagi IPO yang seterusnya. So dari segi rank dari segi rank IPO mana nak apply, okay, saya akan bagi dalam grup CGS CIMB sahaja. Okay, saya tak akan share dekat sini sebab ini adalah recorded session dan akan diletakkan di dalam YouTube petang ni lebih kurang dan akan letakkan di YouTube petang ni untuk study pukul 8 sebelum hari listing pada akhir bulan ini. So boleh study balik So insyaAllah terima kasih yang join session pada hari ini. Okay, selamat sambung beraya. Okay, saya pun nak sambung makan sikit lagi kot. Alright, so insyaAllah kita akan bersama dalam session seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat berlabuh dan selamat trade.